Hello, selamat datang ke Listu video Pandu Laju.com. Maaf kalau saya tercungap-cungap dalam video ni. Baru saja kena kejar monyet tadi kat dalam sana, pergi cari jalan off-road. Sebab di sini saya ada motosikal off-road yang boleh pergi off-road. Jadi ingatnya nak pergi lokasi yang lebih canggih untuk nampak lebih feel. Tapi dah kena monyet kan. Itulah masalah kerja macam ni. Saya pernah kena buat video dulu, glove sebelah kena curi dengan monyet. Dah balik rumah macam Michael Jackson. Sedih. Jadi di sini saya ada Honda XADV, motosikal pada saya lah motosikal. Sebab genetik skuter dia pada saya lah hanya ada di sini. Konfigurasi enjin dan transmisi ni sebenarnya bermula pada model NC700X 2012-2013 tu. Model tu siap ada sampai Malaysia, tapi hanya pada model manual yang ni DCT. Mungkin sebab tu Honda panggil skuter, tapi NCX tu tak panggil skuter pula. Dia sebagai crossover adventure style vehicle. Pelik sikit. Kita mulakan dengan yang model tu guna enjin sama dengan transmisi yang sama, dan kemudian digunakan model bogil, tak silap naked model NCT, tak silap saya lah. Kemudian Honda Integra. Honda Integra ni nama dia sebenarnya bermula sebagai kenderaan dua roda, kemudian menjadi empat roda yang kita kenal tu, dan selepas diberhentikan beberapa tahun lepas kembali sebagai kenderaan dua roda, skuter juga. Abang kepada ini, enjin yang sama, transmisi yang sama, cuma yang tu lebih kepada on-road dengan tayar 17 inci alloy depan belakang. Yang ni pula 17 depan, 15 belakang. Kemungkinan besar sebab Honda nak ground clearance je kan. Ground clearance apa? Clearance untuk fender belakang ni. Kalau dia pakai 17, dia rapat sangat bila dia naik turun. Enjin dia adalah jenis parallel twin 4-stroke, tapi dengan offset crank. Jadi firing order dia macam V-twin. Kita start dulu, kita belanja bunyi. Killer system macam PCX. Jangan kata abang tak belanja dengar tu, merdu. Sedap. Memang sedap. Enjin ni pula disambung kepada transmisi DCT, dual clutch transmission 6 kelajuan. Apa benda ni? Ni gearbox yang anda bayangkan dia gearbox manual, tetapi dual clutch dan penukaran gear telah dikawal oleh robot. Dia ada robot dalam tu ditukarkan. Tapi dia dual clutch, maknanya gear 1 dan 2 guna satu clutch system, 3 dan 4 satu set, dan 5 dan 6 satu set. Apa yang jadi ialah bila dia tukar gear, dia tak ada gap, power gap. Dia tak ada macam lepas throttle, tekan clutch, masuk gear, barulah lepas clutch sambil tekan throttle balik. Jadi tak ada. Dia immediate, dia pak terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia tak ada gap dalam power. Itu membuatkan ia lebih sporty daripada apa yang kebanyakan orang fikir sebagai transmisi automatik. Jadi selain daripada tunggangan automatik, anda juga boleh kawal sebagai manual di sini. Boleh masuk full manual. Jadi anda boleh pegang gear tu lama, dan dia ada beberapa mode. Di sini bila kita start, dia sebagai neutral. Dan bila anda dah start nak jalan, dia masuk D, maknanya drive. Macam kereta lah pula kan. Tapi bila di atas highway, saya rasa macam enjin ni dia macam kurang sikit lah. Bukan apa, bila nak mencut kereta di lebuh raya tu, kita tahulah Malaysia ni orang speed limit 110, dia orang bawa 140 kan. Jadi kita nak memecut dengan cepat tu, saya selalunya guna model mode S pula. Selain daripada mode S tu, dia ada juga mode G untuk off-road punya traction. Traction control ada 2 di sini. Ada 3 level paling tinggi, medium, dan anda boleh off habis. Kalau hari-hari kering macam ni, saya beranilah. Tapi kebanyakan masa saya guna full lah traction control tu, sebab supaya kita tak payah fikir
banyak-banyak pasal perlu ke throttle banyak-banyak. Pulas je dia jalan. Enjin ni mengeluarkan lebih kurang 54 kuasa kuda. Bunyi agak rendah, tetapi pengeluaran kuasa dia amat mendata. Daripada low rev sampai high RPM, dia ada kuasa, sentiasa ada rasa daya tujahan itu. Cuma enjin ni dia enjin yang baring, dibaring ke depan macam tu. Apa yang akibatnya ialah wheelbase dia panjang. Jadi kalau anda bawa di tengah bandar, contohnya anda terpaksa mencelah 90 darjah antara kereta depan dengan belakang semasa dia berhenti ke kan, mungkin rasa kekok sebab dia panjang. Tetapi yang menariknya, sebabkan enjin tu dia dah baring, transmisi belakang enjin dan swing arm yang panjang tu pun semua sekali di bawah paras lutut saya. Dia rendah, amat rendah. Semua benda berat semua di bawah ni. Semua sekali 238 kilo. Tetapi saya berani cakap, saya berani nak sengit kan, lebih senang daripada contohnya model Honda CB500X yang lebih tinggi. Yang tu 830 mm seat dia. Yang ni 790. Nampak dia lebih rendah. Dan tangki dia pula kat sini 13 liter. Jadi center gravity dia betul-betul kat tengah dan rendah. Tapi masih lagi praktikal untuk anda bawa pergi kerja sebab dia tak lebar sangat. Dia tirus. Lebar ni lebih sikit daripada bahu saya semasa menunggang. Dan juga praktikal. Ni satu benda yang dia macam skuter lagi. Kita buka ni, buka seat. Ada ulama, ada pack saya pula. Bawah seat boleh letak helmet satu. Siap ada lampu untuk menyala, untuk menunjukkan apa benda bawah seat. Dan 12 volt socket. Dan siap ada hydraulic stay lagi. Sungguh luxury sebenarnya benda ni. Level tahap yang lain. Selain itu, anda juga akan rasa selesa untuk tunggangan jauh dengan seat yang lebar. Amatlah sportif. Lebar besar. Amat sportif. Orang belakang pun suka. Saya bawa bini saya, dia kata dia tak ada komplain pasal benda tu rasa kecil ataupun kurang selesa ataupun kurang lembut. Ada windscreen, amat membantu. Yelah, bila kita jalan jauh ni, masa setengah jam pertama, angin tolak helmet tu dengan badan tak rasa sangat. Tapi bila dah 2-3 jam, penat kan. Yang ni kita boleh naikkan tinggi lagi, tapi menggunakan 2 tangan. Masa ride, sebelah tangan dia tak jalan. Dan dia bukan single angle lah. Bila tinggi dia menegak, bila rendah dia lebih mencondong. Kebanyakan masa saya bawa macam ni supaya angin tu kena di area bawah leher untuk lebih sejuk. Tapi yang tinggi-tinggi tu pula, kalau tinggi sangat, saya perasan kalau kita bawa 110 tu dia macam kapal layar, dia goyang-goyang sikit. So kebanyakan masa saya naik sikit daripada ni. So itu jalan jauh. Dan apa lagi? Off-road. Off-road. Benda ni memang lebih capable daripada motosikal biasa. Contohnya untuk jalan yang tak betar, berlumpur-lumpur, berlubang-lubang, saya bawa motosikal lebih kurang 5 km sejam, merangkak-angkak. Tapi dengan jalan yang sama, tak berdiri pun dengan benda ni 35 km sejam hingga 40 km sejam. Saya belasah je jalan tu. Tak kisah, senang untuk dikawal. Off-road dia tak ada slip. Walaupun tak berdiri, bukan apa, boleh berdiri, cuma sebab handlebar ni rendah, anda akan rasa kekok sikit. Dia tak rasa macam full adventure yang betul, motosikal adventure yang betul. Yang tu dia handlebar dia lebih daripada tahap pinggang, jadi senang untuk dikawal semasa berdiri. Yang ni rendah, agak kekok sikit. Dan juga masalah kedua, dia tak ada tank untuk kita kepit semasa berdiri tu. So saya rasa kekok sikit kalau nak berdiri atas benda ni off-road. Duduk boleh, tapi itulah cakap, duduk masih boleh lebih laju daripada motosikal biasa. Meter panel ni antara yang paling banyak informasi, sehingga saya rasa mungkin agak berserabut. Ada jam, tarikh, hari, bulan, tahun, fuel consumption, traction control punya display. Ini mode, riding mode punya display, air temperature untuk suhu keliling,
Ni 38 sekarang, sebab tu berpeluh-peluh basah baju ni. Trip meter, gear indicator, speed dan RPM. Bila anda berjalan, yang ni paling utama dengan RPM kononnya, dengan gear. Tapi benda-benda ni semua ni, dengan minyak ni, okey lagi. Ni saya tak faham ni, kenapa ada tahun ni. Bagilah distance to fuel ke, distance to fuel up, lagi berbaloi daripada nak ada kalender kat sini. Selepas tu dia ada warning light di sini juga, sini dan sini. Cuma dekat sini ni saya tengok ni lebih kepada keyless punya warning, neutral untuk menunjukkan dia masih dalam neutral, parking brake dan ABS. Okey lah, saya rasa dah panjang bercakap tentang XADV ni. Sebagai penutup, kalau contohnya lah orang rumah, Kementerian Kewangan kata hanya boleh beli satu motosikal, kemungkinan besar saya beli yang ni. Sebab dengan motosikal ni saya boleh buat macam-macam. Boleh pergi touring, boleh pergi off-road, boleh pergi camping, nak pergi surau pun senang, nak pergi kerja pun boleh. Cuma walaupun dia tak boleh buat semua tu secara sesempurna motosikal yang betul-betul dibuat untuk benda tu. Contoh saya cakap Honda Goldwing touring lagi sedap, seat lagi lebar, windscreen lagi besar. Cuma anda bayangkan kalau kita keluarkan motosikal tu daripada elemen dia, kita bawa pergi masuk bandar contohnya, sekat dalam jam, orang bawa kereta buat tengok, apalah mamat ni bawa motor besar. Cuma kalau saya perlu risau untuk membeli kenderaan RM63,000 ni, cuma satu je, tayar belakang dia. Depan belakang tubeless, wire spokes cuma depan 17, senang lah nak cari. Ni 15, dah lah 15, dibuat khas untuk motosikal ni, skuter ni. Jadi kalau tak silap saya lah, kalau pergi kedai biasa tak ada jual ni tayar belakang, nak kena pergi beli dekat Honda Goldwing, Honda Big Wing juga, yang ada beberapa lokasi di Malaysia. Pandai-pandai dah cari dalam internet. Jadi sampai sini saja video kali ni. Harap anda dapat informasi yang anda cari. Masa saya cakap lah, kalau dapat beli satu saja motosikal, kemungkinan yang ini saya beli untuk buat semua sekali, touring, camping, pergi surau, pergi kerja, semua benda boleh buat lah. Okay, selamat mendengar.